Hadirin hadirat, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita pun tengok, kita kata macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pilih kasih. Macam tak berapa nak adil. Sedangkan kita kena yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pemikiran yang amat jauh yang kita tak akan sampai. Tambahan beliau diperkuat oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau melakukan segala sesuatu. Ada orang mualaf, orang baru masuk Islam, Nabi bagi pembahagian yang juta-juta ringgit. Sedangkan kita kata ini tak adil. Sedangkan ada sebagian sahabat yang dah berpuluh-puluh tahun bersama Nabi dapat sedikit secuait aja. Tetapi hadirin-hadirat, Nabi buat benda macam tu bukan suka-suka. Sekarang Nabi memiliki pemikiran yang jauh, ada sesuatu rahsia yang kita tak faham tapi Nabi SAW faham. Satu hari ketika mana Nabi SAW sedang sibuk duk bagi-bagi harta rampasan. Kau ambil 100 ekor kambing, kau ambil 1000 ekor kambing. Datang satu orang lebay ini. Yang mana lebay ini diriwayatkan oleh perawi hadis, orangnya terlihat macam ahli ibadah. Kenapa boleh dikatakan macam ahli ibadah? Matanya cengkung, masuk ke dalam. Ini orang tak tidur malam rupanya. Asyik mengaji agaknya lah kan. Habib berkata rambut dia tebal. Berkepuk-kepuk rambut. Kenapa? Mungkin tak ada masa nak potong rambut. Kenapa? Sibuk berwirid, sibuk beribadah lah agaknya. Dan dia memakai pakaian yang agak senting. Sampai ke mana ni? Sampai ke keting kita. Orang ini disifatkan oleh perawi hadis seperti ini, perangai dia, bentuk dia seperti ini. Dan kita juga tengok hari ini ada kelompok-kelompok yang seumpama itu. Dia suka pakai pakaian yang teramat sangat sunnahnya, paras keting sahaja. Alangkah serupa sekali hari dahulu dengan hari sekarang, hadirin hadirat. Orang ini datang kat Nabi SAW, dia tengok, woi, Nabi ni bagi orang ini banyak sekali. Orang yang patut dapat banyak dapat sikit. Dia datang kat Nabi, dia kritik Nabi SAW. Mentang-mentang agaknya ibadah dah terlebih sikit, dah berani kritik Nabi Muhammad SAW. Dia kata apa? Wahai Muhammad. Dia tak panggil Rasulullah. Dia tak agungkan baginda Nabi. Dia dengan kurang ajar kata, hei Muhammad, berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Aku tengok yang kau buat ini adalah pembahagian yang tidak diharapkan akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai menasihati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok orang tersebut menasihati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu, wahai hak, celaka engkau wahai pak lebay. Kalau aku seorang Rasulullah tidak mampu berbuat adil, siapa lagi di muka bumi ini yang mampu berlaku adil wahai pak lebay, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فسمع ذلك الكلام من النبي ولم يعيب فخرج غاضبا ولا غاضبا ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما نريد ان نكرره هنا، ما فائده ان نقرا هذه الاحاديث؟ انظر رسول الله كيف خاطب الصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه يخرج من ضئضئ هذا، الله، من نسل هذا، وهو ما تحدث عنهم الفتن التي عمت. قال يخرج من ضئضئ هذا اناس حدثاء الاسنان، اسنان لا زال في سن صغير، سفهاء الاحلام، ليس لهم عقول، سفهاء الاحلام، لا يقرؤون القران كما انزل بالتجويد والتلاوه والترتيل، لا يجاوز تراكيهم القران بألسنتهم، لم تستوعبه عقولهم، لم يدخل ذلك القران، نور القران وسر القران الى قلوبهم. قال لا يجاوز تراكيهم، لا يعملوا بسر القران، لا يهتدون بوحي القرآن. قال لا يجاوز تراكيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الله، يخرج لو أدركتهم لقاتلتهم قتال عاد وإرم. الله أكبر. Hadirin hadirat, pak lebay tadi yang bahlul tu, bila Nabi SAW tegur dia balik, dia tak ambil peringatan, malah dia tak suka, dia bengkak, marah dia. Sebab Nabi SAW perbetulkan kefahaman itu. Maka dia pun berpaling daripada Nabi SAW, tinggalkan Nabi dalam keadaan muka dia merah padam, marah kerana dimarahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, setelah dia berlalu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada para sahabat. Ini berkait erat dengan apa yang kita nak cerita tentang peristiwa-peristiwa fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW bagi tahu apa? Ketahuilah wahai para sahabat, akan keluar daripada tulang sulbi, akan keluar daripada keturunan pak lebay bahlul ini beberapa kaum, beberapa golongan manusia di akhir zaman nanti. Mereka ini akan menjadi fitnah, menjadi ujian yang amat berat untuk umat manusia, kata Rasulullah SAW. Akan keluar daripada keturunan pak lebay ini golongan-golongan yang mana mereka walaupun masih mentah umurnya, sedangkan mereka masih mentah umurnya, mereka suka bermimpi-mimpi, berangan-angan. Kerana apa? Kerana akal mereka sangat pendek, cetek.
Tetapi kata Rasulullah SAW, kau akan tengok walaupun mereka budak muda, kaum muda, pendek akalnya, kalau mereka membaca Al-Quran, kata baginda Rasulullah SAW, persis seperti mana ketika mana Al-Quran diturunkan, dengan tajwid yang fasih, dengan bacaan yang tarannum yang begitu mencuri hati kita. Kita kata, oh hebat betul dibaca Quran ini. Tetapi kata Rasulullah SAW, kaum yang keluar daripada keturunan Pak Lebay ini, kata Rasulullah SAW, walaupun hebat membaca Al-Quran seperti mana Al-Quran diturunkan, mereka memiliki fahaman-fahaman songsang. Mereka memiliki fahaman-fahaman sesat, walaupun baca Qurannya banyak, walaupun baca Qurannya fasih, tetapi bacaan Al-Quran itu tidak melangkaui daripada tenggorokan-tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Mereka hanya pandai membaca Al-Quran, tapi tak faham pun sedikit maksud tersirat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Walaupun banyak membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak memperoleh hidayah yang hakiki daripada Al-Quranul Karim, kata baginda Rasulullah SAW. Dan ini yang kita akan tengok pada zaman kita dan pada zaman sedikit sebelum kita, golongan-golongan seumpama ini dah banyak. Baca Quran sangat hebat, tetapi fahamannya songsang, hadirin hadirat.